الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita menyedari sesungguhnya kenikmatan hidup di dunia ini dan di akhirat ialah dengan mencintai Allah dan Rasulnya, dan makna hidup ialah apabila seseorang insan bangkit membela ajaran Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itulah seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang selalu kita mengulanginya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara sesiapa yang mendapatinya pada dirinya hal ini, maka ia menikmati kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasul itu lebih ia cintai melebihi selain daripada keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mengasihi seseorang, dia tak kasihi seseorang itu melainkan kerana Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Di mana dia benci untuk kembali menjadi kufur seperti mana ia benci dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Kemanisan iman di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi segala-galanya. Dan inilah yang telah merubah orang-orang Arab daripada masyarakat berkabilah-kabilah yang tidak mempunyai kekuatan kerajaan dan tidak mempunyai kuasa yang dihormati, sejarah yang ditulis. Orang Arab bangkit membina tamadun, sejarah mereka ditulis, perkataan mereka dicatatkan, dan ilmu mereka diwarisi. Kesemuanya apabila mereka mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bangkit membela ajaran Allah dan Rasulnya.
Bukan orang Arab tidak mempunyai penunggang kuda yang baik. Mereka ada penunggang kuda yang baik sebelum kedatangan Nabi pun. Bukan tidak ada bahasa yang cantik dan indah, bersastra dan puitis, tetapi mereka tidak ada tonggak kepada perjuangan yang besar, sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, memaknai hidup mereka dengan bangkit membela ajaran pencipta langit dan bumi, dan membela ajaran dan diri Rasul yang telah dihantar oleh pencipta langit dan bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana mereka mempamerkan dan menzahirkan, memaknai kecintaan itu. Zaid bin Dathina, pada hari dia ditangkap oleh Quraisy, dibawa keluar daripada Mekah, tanah haram, untuk dihukum mati, dibunuh oleh pasukan Quraisy. Ketika dia ditanya kepada Zaid bin Dathina, "Ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al'an bimakanika nadribu unuqahu wa anta fi ahlik?" Wahai Zaid, suka tak engkau jika sekarang Muhammad yang kami tangkap dan engkau berada bersama dengan keluargamu, terselamat daripada hukuman yang kau akan lalui ini? Kata Zaid, dalam riwayat ini, walaupun ia mursal, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya, tetapi ahli-ahli sirah menerima riwayat-riwayat sirah yang mursal ataupun meringankan riwayat-riwayat yang bukan bersifat hukum hakam. Di dalam riwayat ini Zaid menjawab, "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-an fi makanihi alladhi huwa fihi yusibuhu syawkatun tu'dhih wa ana jalisun fi ahli." Demi Allah, aku tidak suka Muhammad berada di tempat yang ia berada sekarang, yakni tempat yang selamat, terkena sedikit duri pun, sedangkan aku berada bersama dengan keluargaku. Kata Abu Sufyan yang bersama dengan kekejaman Quraisy ketika itu, menyatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadan." Tidak pernah aku melihat mana-mana orang mencintai orang lain seperti mana cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah dengan sanad yang mursal, di dalam peperangan Uhud, apabila seorang wanita diberitahu telah mati di dalam peperangan itu suaminya, saudaranya, dikhabarkan kepadanya, "Suami dan saudaramu telah meninggal." Sebahagian riwayat, yakni telah memberitahu telah syahid. "Bapakmu juga." Kata wanita sahabiah itu, "Ma fa'ala Rasulullah?" Macam mana keadaan Rasulullah? Kata orang kepadanya, "Khairan ya Ummu Fulana." Rasulullah dalam keadaan baik. Lalu dia kata, "Bawa aku pergi jumpa Rasulullah." Dibawa dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia melihat Rasulullah terselamat. Kata dia, "Kullu musibatin ba'daka jalal." Semua musibah, jika apapun musibah yang berlaku, jika engkau selamat, musibah itu kecil belaka. Inilah makna cinta yang telah hilang daripada hati sanubari kita. Dengan cinta itu mereka hidup. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada hari yang paling mengembirakannya, bapaknya Abu Quhafah menganut Islam.
Semua para sahabat begitu mengharapkan keluarga mereka menganut Islam. Ketika Abu Quhafah menghulurkan tangannya berbai'ah, memegang tangan Nabi, menganut Islam, Abu Bakar menangis. Nabi melihat Abu Bakar menangis. Nabi berkata, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "La antaku yadu ammika makana yadihi yubayi'uka 'ala al-Islam yuqirru Allahu 'ainaik ahabba ilayya min an yakun." Jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib di tangan bapakku sekarang, berbai'ah menganut Islam, sehingga engkau bahagia, wahai Rasulullah, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Inilah makna hub, makna cinta. Segala kegembiraan tidak ada ertinya jika tidak bersamanya dengan kegembiraan Nabi. Abu Bakar mengenangkan Abu Talib yang Nabi kasihi tidak menganut Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, golongan Ansar adalah golongan yang telah memberikan segala yang mereka miliki. Ansar bermaksud penolong-penolong, pembela-pembela. Mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu mereka manusia. Ketika peperangan Hunain, peperangan yang besar, rampasan harta peperangan yang begitu banyak, puluhan bahkan ratusan ribu kambing, lembu, unta yang diperolehi daripada peperangan Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah, Al-Aqra' bin Habis, Abu Sufyan dan ramai lagi. Nabi tak memberikan sedikit pun kepada golongan Ansar, padahal Ansar turut berperang. Di kalangan orang Ansar ada berkata, "Ialah Rasulullah dah berjumpa dengan kaum keluarga dan orang kaumnya. Dia dah tak bagi pada kita, dia dah lupa kita." Ada yang menyebut orang-orang muda, barangkali Rasulullah dah jumpa adik-beradik, dah tak ingat kita ni. Bahkan ada yang menyebut orang lain yang mendapat habuan sedangkan berbasahi darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan orang-orang Ansar. Nabi panggil mereka. Sa'ad bin Ubadah sebagai ketua, Nabi panggil mereka. Nabi kumpulkan, jangan ada siapa pun, hanya Ansar sahaja. Nabi berucap dengan satu ucapan yang patut kita semua ingat dalam hidup kita. Nabi menyatakan, "Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, ma qalatun balaghatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum." Apa ni cerita yang sampai kepadaku? Apa perasaan tak puas hati ni? "Alam atikum dulalan fahadakumullah wa alatan fa'aghnakumullahu bi wa a'daan fa'allafa baina qulubikum." Wahai orang Ansar, tidakkah dahulu aku datang kepada kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi petunjuk kepadamu dengan aku? Aku datang kepada kamu dalam keadaan miskin, Allah mengkayakan kamu semua. Aku datang kepada kamu dalam keadaan bermusuhan, Allah telah mendamaikan jantung hati kamu. Mereka menjawab, qalu bala ya Rasul, balillah wa rasuluhu amanna wa afdal. Mereka menjawab, bahkan Allah dan Rasulullah yang lebih
utama, yang lebih penting bagi kami. Ala tujibuni ya ma'syaral ansar, kata Nabi. Jawablah wahai orang Ansar. Nabi suruh mereka berespon kepada jawab apa yang baginda kata tadi. Mereka menyatakan, bima nujibuka ya Rasulullah, walillahi wa rasulihi al-manna wal fadl. Apa yang akan kami jawab kepadamu wahai Rasulullah? Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih utama dari segala-galanya. Lihat Nabi kata apa? Amma wallahi law syi'tum laqultum wala sadaqtum wala sudiqtum. Demi Allah, jika kamu mau, kamu boleh kata, dan kamu benar, dan orang pun akan kata kamu benar. Ataitana mukazzaban fasaddaqnaka. Engkau itu dulu datang dalam keadaan didustai oleh orang lain, kami yang membenarkan engkau. Wa makhdulan fanasarnaka. Engkau itu datang dalam keadaan tewas, yakni datang ke Madinah dalam keadaan tewas, kami yang tolong engkau. Wa taridan fa'awainaka. Engkau datang dalam keadaan terbuang, kami yang mengambil, memberi tempat kepadamu. Wa ailan fa'asnainak. Engkau datang dalam keadaan miskin, tidak memiliki, kami yang mencukupkan kau. Terdiam orang Ansar. Nabi kata, kalau kamu mau, kamu boleh ungkit semua itu. Kata. Orang Ansar kata, tak. Lihat Nabi kata apa pada Ansar selepas itu. Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar, fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai orang Ansar, kamu tak puas hati dengan sakit baki dunia yang aku bagi kepada satu kaum supaya mereka menganut Islam elok-elok. Aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu sendiri. Yakni kamu tak perlu untuk diberi habuan supaya kuat Islam. Afala tardau ya ma'syaral ansar. Tidakkah kamu redha wahai sekalian orang Ansar, an yadhhaban nas bisyatin wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah ila rihalikum? Tidakkah kamu redha wahai orang Ansar, manusia pulang membawa kambing dan unta, kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu? Yakni aku tak akan ikut orang Mekah, aku akan pergi ke Madinah, aku akan bersama dengan kamu. Fawallazi nafsi biyadi Muhammad, fawallazi nafsi Muhammad biyadi, laula hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, jikalah tidak kerana hijrah, sesungguhnya aku seorang daripada Ansar. Panjang lagi ucapan. Orang Ansar menangis, mengenangkan bahawasanya dalam hidup ini harta boleh dicari, pemberian boleh ditinggalkan, tetapi Rasulullah SAW tidak ada galang gantinya. Hari ini dunia Islam sering mendengar cercaan kepada Nabi SAW. Terbaru ahli parlimen India, dia sama saja dengan tabiat partinya BJP yang menghina Nabi SAW. Tidak banyak negara-negara orang Islam yang tegas berani membuat kenyataan lantang kepada India. Memandangkan India antara kuasa yang kuat di dalam ekonomi, membeli dagangan-dagangan dari dunia Islam. Ketinggian kecintaan dan kemuliaan Nabi tenggelam di dalam beberapa kenyataan media, dan akhirnya orang yang menghina Nabi hanya tersenyum begitu sahaja. Orang Islam sebahagiannya tidak pun peduli, tidak pun rasa ada amarah di dalam hatinya terhadap Nabi yang dihina.
Demikian itulah di dalam perhimpunan yang besar ini kita letakkan tema bangkit membela sunnah. Untuk umat Islam sedar tanggungjawab Muslim itu antaranya membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu tidak sempurna sehingga Nabi lebih kita kasihi daripada segala-galanya. Marilah kita mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut dalam surah Al-Mujadalah, apabila para sahabat sanggup bertempur, sebahagian mereka terpaksa berhadapan dengan ibu bapa mereka sendiri di dalam medan peperangan. Orang Arab sangat fanatik perkaumannya, sangat kuat asabiyahnya, tetapi membelakangkan segala-galanya apabila bertembung dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan dapati kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, memberikan kasih sayang kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun mereka itu anak-anak ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mara mereka, kaum keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang telah ditulis dalam jantung hati mereka iman, diberikan kekuatan daripadanya, dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah yang akan berjaya. Marilah kita bangkit membela sunnah. Dan marilah kita menjadi hizbullah, golongan Allah. Kerana golongan Allah lah yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan berbekallah sebaik-baik bekalan ialah takwa. Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, telah menyatakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Satu orang lelaki datang tanya Nabi tentang kiamat. Rasulullah, kiamat bila? Nabi tengah bercakap, dia datang dia tanya Rasulullah, kiamat bila? Dia kata mata sa'ah, bila kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab soalan bila kiamat, kerana Nabi pun tak tahu bila kiamat. Jibril pun tak tahu bila kiamat. Tapi Nabi jawab,
Nabi tanya satu soalan yang bermanfaat untuknya. Madza a'datta laha? Engkau bersiap apa untuk kiamat? Kata lelaki ini, la syait illa inni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku taklah siap apa Rasulullah. Dia rendah diri. Dia kata tak adalah banyak amalan. Tapi aku ini sayangkan Allah dan Rasul. Aku sayang pada Allah. Aku sayangkan Rasulullah. Nabi jawab kepadanya. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, yang mendengar hadis ni dan meriwayatkan kejadian ini, fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta man ma'a man ahbabta. Qala Anas, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, kami tidaklah pernah kami bergembira dengan satu kegembiraan yang lebih daripada perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas lagi, sambung, aku sayangkan Rasul Nabi SAW. Aku sayangkan Abu Bakar. Aku sayangkan Umar. Aku harap aku dapat bersama dengan mereka disebabkan sayangnya aku pada mereka. Walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Sudah pasti amalan kita tidak seperti amalan banyak dan elok seperti amalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kita mencintai mereka. Nabi menyatakan kita bersama dengan orang yang kita cinta. Kecintaan Nabi itu dengan kasih mengikut kita membela orang yang kita cinta. Walaupun kita tidak seindah orang yang kita cinta. Kita marah apabila dihina orang yang kita cinta. Kita marah apabila dicemar orang yang kita cinta. Kerana bangkit membela orang yang dicinta adalah manifestasi kepada kecintaan kita kepada orang yang kita cinta. Mudah-mudahan keseluruhan hidup kita ini ialah membela Allah dan membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin. Innaka hamidun majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, pergi pergaulan antara kami. Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas,
berfikiran dangkal dan buruk budi perketi. Ya Rahmanu Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian budi dan akal, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada sekalian manusia. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala dan kerusakan, dan tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kehidupan di dunia dan di akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.